Okey, jadi recording pun sudah dimulakan. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi, kita fokus kepada kita punya lesson 2 jam sahaja. Kamu jumpa cikgu seminggu sekali je. Okey, jadi fokus. Okey, suara cikgu jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey, bagus. Okey, sebab sini hujan, baru lepas hujan. Okey, lepas tu cikgu akan mula sharekan skrin cikgu. Okey. Okey, boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey. Okey. Okey, inilah target kita. Ini adalah target kita menyelesaikan persamaan-persamaan dekat depan ni. Okey, kalau kita tengok dia ada expand, lepas tu dia ada cari nilai pemalar. Tapi sebelum kita pergi, kamu boleh buka Kamu boleh buka, kita akan cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan satu-satu. Okey. Ini adalah apa yang kita nak buat Ini adalah apa yang kita nak buat pada malam ni. Okey. Jadi, cikgu akan teruskan lesson kita. Cikgu akan teruskanlah lesson kita. Sebab kalau makin lama cikgu tunggu, makin lambat nanti. Okey, jadi masing-masing kita ni, kalau kamu tengok kepada bab 2, kalau kamu tengok kepada bab 2, dia berkait rapat. Kalau kamu tengok banyak sangat huruf. Kalau kamu tengok banyak sangat huruf. Dan pendedahan ni sebenarnya kamu dah kena mahir daripada tingkatan 2. Okey. Kalau kita rasa kita lemah, kita cuba perbaiki. Masih ada masa lagi. Okey. Jadi apa yang kita fokus kepada hari ini? Kita fokus kepada algebra. Okey, kenapa Cikgu Asyik tekankan tentang algebra ni? Kenapa Cikgu Asyik tekankan algebra ni? Okey, bab dalam matematik, tingkatan 1 semua bab, tingkatan 2 semua bab, tingkatan 3 semua bab, tingkatan 4 semua bab, tingkatan 5 bab, semua bab. Semua menggunakan algebra. Semua menggunakan algebra bila dia berkait dengan soalan K-bat. Bila dia berkait dengan soalan K-bat. Jadi kalau kita dapat nak keluarkan, kita dapat nak selesaikan algebra, dia macam ni. Dia macam ni. Okey, algebra ni ibarat kita punya kaki. Kita boleh berjalan. Kita boleh berjalan. Jadi bila kita dah power algebra, bermaksud kita boleh berjalan. Bila kita boleh berjalan, kita boleh pergi ke mana-mana. Kita boleh pergi ke kantin, kita boleh pergi ke kelas, pergi ke sekolah. Tapi masalah dia terjadi bila kita tak boleh berjalan. Dalam matematik, algebra dia ibarat kaki. Kalau kamu tak ada kaki ni, maksudnya kamu tak boleh nak kuasai bab lain. Kamu tak boleh berjalan nak pergi selesaikan kepada bab lain. Sebab apa? Kamu akan stuck. Kamu akan stuck. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey. Tak percaya? Kalau kamu tengok dekat soalan SPM penuh algebra. Okey, tapi tak apa. Jadi kita akan pergi kepada algebra. Algebra ni apa benda? Cikgu terangkan lagi sekali. Algebra ni adalah pemalar yang mana kita wakilkan dalam bentuk huruf. Salin nota cikgu. Okey, kenapa adanya huruf ni? Huruf ni adalah bila kita cakap kita tak tahu nilai tu. Kita tak tahu nilai tu. Jadi kita gantikan sekejap nilai tu supaya kita boleh selesaikan soalan lain. Kita boleh selesaikan persamaan lain. Bukan bermaksud dalam dunia ni kita tak tahu huruf. Kita tak tahu nilai tu kita gantikan dengan kosong, tak. Bukan semua nilai adalah kosong. Contoh, kamu baru lepas exam. Kamu tak tahu markah kawan kamu kat sebelah. Contohlah nama kamu Aiman kan? Nama kawan kamu Aiman. Kamu tak tahu markah Aiman, markah periksa Aiman. Jadi bila kamu tak tahu, kamu gantikan dengan kosong ke? Tak.
Kamu tak boleh gantikan dengan kosong. Maksudnya kamu kena gantikan dengan huruf dulu. Maksudnya kita letak huruf dulu. Maksudnya kita kata, okey, ini kita gantikan sebagai huruf. Sebab nanti kita akan gunakan huruf ni untuk cari selesaikan masalah lain. Okey, jadi masing-masing boleh tengok perkara paling basic kepada algebra adalah menentukan sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa. Okey, sebutan serupa like terms. Like terms. Sebutan tidak serupa. Okey. Jadi salin tahu ni sebutan tidak serupa. Okey, jadi kenapa kita kena belajar tentang sebutan serupa? Kenapa kita kena tahu tentang sebutan serupa? Dan kita kena tahu tentang sebutan tak serupa. Siapa yang tahu tentang dan mahir tentang sebutan serupa ataupun dalam bahasa Inggeris dia DLP, dalam bahasa Inggeris dia kita panggil like terms. Like terms. Jadi siapa yang betul-betul tahu benda ni, maksudnya dia tahu mana nak alih. Mana nak alih nombor ni ke kiri ke kanan. Macam mana nak selesaikan dia boleh faham. Okey. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Jadi, okey bagus. Okey, sebutan serupa cikgu harap masing-masing salin. Okey, sebutan serupa adalah apabila di dalam keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Okey. Kalau sebutan tak serupa dia dalam keadaan, tengok ni keadaan yang tidak sama. Apa maksud keadaan yang sama? Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Contohnya dekat sini, cikgu letak 5A dengan 7A. 5A dekat sini dia dikira sebagai keadaan yang sama. Sebab apa? Sebab keadaan dekat 5A dia ada huruf A. Keadaan dekat nombor 7 dia ada huruf A. Jadi bila dua-dua nombor 5 ada A, nombor 7 pun ada A, kita cakap dia same situation, keadaan yang sama. Okey. Contoh lain, kalau tak ada huruf macam mana? 5 dengan 7. 5 dengan 7 dekat sini kita cakap dia dalam keadaan yang sama. Kenapa kita cakap dia keadaan yang sama? Sebab kalau kita tengok dekat nombor 5, dia tiada apa-apa huruf. Kalau kita tengok dekat nombor 7, dia pun tiada apa-apa huruf. Jelas ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, yang kedua, kita pergi kepada contoh untuk sebutan tidak serupa. Sebutan tak serupa, cikgu bagi contoh yang pertama, 5A dengan 7B. Lain huruf. Lain huruf. 5 huruf sebelah dia adalah A. 7 pula huruf sebelah dia adalah B. Jadi bila dia berbeza dua-dua ni, kita cakap dia 5 tu dalam keadaan yang tak sama dengan 7B. Okey. Contoh yang seterusnya cikgu letak 5A dengan 7. 5A ni, 5 ni ada A. Jadi maksudnya apa? Maksudnya 5 dengan A adalah dalam sebutan A. Okey. Kalau kita tengok 7 pula. Kalau kita tengok 7, 5A dengan 7. 7 ni 5 ada A. 7 tu tak ada huruf A. Jadi dia dalam keadaan sebutan yang berbeza, sebutan yang tidak serupa. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey. Keadaan yang sama, kenapa kita belajar benda ni? Kenapa kita kena belajar pasal benda ni? Sebab dalam sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Ingat tu. Sebutan serupa boleh diselesaikan. Manakala sebutan tak serupa tak boleh diselesaikan.
Salin nota daripada cikgu. Ni mahal ni nota ni. Cikgu apa orang kata pengalaman 3 tahun. Tak adalah. Okey, tak boleh diselesaikan. Kalau sebutan tak serupa tak boleh diselesaikan. Kalau sebutan serupa boleh diselesaikan. Apa yang boleh diselesaikan? Boleh diselesaikan kita bercakap dalam keadaan tambah dan dalam keadaan tolak. Dalam keadaan tambah dan dalam keadaan tolak. Jadi kita tengok ni. Boleh diselesaikan. Apa yang dimaksud boleh diselesaikan? Cikgu ambil contoh 5 dengan 7. 5A dengan 7A. 5A tambah 7A. Dia boleh diselesaikan. 5 tu maksud cikgu boleh diselesaikan adalah nombor 5 boleh ditambahkan dengan 7. 5 tambah 7 dapat berapa? 17. Dapat berapa? Tak dengar suara. 5 tambah 7 dapat berapa? 12. Okey, kita dapat dia 12. Kita dapat dia 12. Jadi, bila kita dapat dia 12, kamu jangan tinggalkan dia punya A. 5A tambah 7A. Jadi, 12A. Itu maksud cikgu dia boleh diselesaikan. Cikgu kalau 5 dengan 7 kan selama ni kita belajar masa sekolah rendah, masa tingkatan 1, 5 tambah 7. Kenapa 5 dengan 7 ni boleh diselesaikan? Sebab dia dalam sebutan yang serupa, sebutan yang sama. Maksudnya kamu boleh tambahkan 5 tambah 7, kita dapat dia 12. Macam itulah cara dia. Okey, kalau cikgu cakap tak serupa. Contoh, kalau tak serupa ni, dia tak boleh diselesaikan. 5A tambah 7B. Bila cikgu tunjuk 5A tambah 7B, bermaksud jawapan dia akan kekal 5A tambah 7B. Kalau cikgu cakap 5A tambah 7, 5A tambah 7, kita suruh tambah. Dia suruh tambah. Dia akan kekal dalam keadaan 5A tambah 7 juga. Sebab apa? Sebab dia tak boleh diselesaikan. Kenapa tak boleh diselesaikan? Sebab dia sebutan yang tidak serupa. Ini adalah kita punya fokus pada malam ni. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi daripada sini cikgu nak kamu semua salin. Okey, siapa yang tak sempat salin, screenshot apa yang cikgu tulis dekat depan. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Okey, habis dah kat sini. Okey, boleh cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi dulu kepada 12 yang cikgu terang tadi. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Cikgu nak masing-masing tengok dekat depan. Okey, soalan 12. Soalan 12. N tambah 4 tolak 9 tolak 5N. Sebelum kamu pening, kalau kamu tengok ada satu sahaja huruf, kamu tambah 1N. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena cek mana satu sebutan serupa dengan mana satu sebutan tak serupa. Kita kena cek dia. Mana sebutan serupa dekat dalam soalan ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang ada huruf N. 1N dengan negatif 5N. Bulatkan. Bulatkan. Dekat sini kamu akan nampak dia 1N dengan negatif 5N tu dalam sebutan serupa. Kenapa? Sebab dua-dua ada huruf N. Dua-dua ada huruf N. Kalau cikgu pergi kepada 4 dengan 9 ni, dia dalam sebutan serupa untuk dia pula. Sebab apa? Sebab 4 dengan 9 ni, dia tak ada N.
Jadi yang warna biru tu adalah sebutan serupa, yang warna hijau tu adalah sebutan serupa antara satu sama lain. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Nisa jelas ke Nisa? Alamak, tak dengar. Okey. Jadi cikgu teruskan ni. Kalau ada masalah ataupun tak faham apa, bagi tahu cikgu. Zarif jelas ke Zarif? Ya, cikgu. Ha. Sorry lambat masuk. Tak apa. Okey. Setakat ni jelas? Jelas. Okey, jadi dekat sini, kita susun dulu mana satu sebutan serupa dengan mana satu sebutan tak serupa. Jadi kamu tengok dekat sini sebutan serupa, kamu boleh selesaikan terus. Ini cikgu dah detect. Okey, dekat N dia ada 1. Dekat sini N yang kedua dia ada -5. Sekarang tekan kalkulator 1 tolak 5. 1 tolak 5 dapat berapa? Negatif. -4. Jangan lupa dia ada N. -4N. Kalau yang warna hijau, tambah 4 tolak 9. Cuma tekan dalam kalkulator. Tambah 4 tolak 9 dapat berapa? -5. Inilah jawapan dia. Sebab apa? Kenapa tak boleh selesaikan lagi 4N dengan 5 tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa tak boleh selesaikan lagi dengan 4N tolak 5 tu? Sebab tak ada nombor yang sama. Ya, betul. Sebab dia tak ada nombor yang sama, maksudnya dia dalam keadaan sebutan yang berbeza. Jadi, bila kita jawab dalam exam, inilah jawapan terakhir kita. Jangan pandai-pandai nak teruskan lagi. Tu cara dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi lepas ni, sekarang ni, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 13. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi 1 minit sahaja. Cuba buat nombor 13. Tak faham tanya cikgu Tak gambar ke Okey. cikgu? Tak gambar ke? Hantar gambar kat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Senang je kan? Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Cikgu tunggu. Kalau siapa-siapa ada masalah, bagi tahu je cikgu Okey, bagus. Dah ada hantar. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Cikgu akan teruskan kelas kita. Jadi tengok ni. Tengok kat depan. Siapa yang main-main, dia terlepas. Sebab apa? Sebab cikgu tak cikgu akan keep ke depan. Jadi kita tengok 12R tambah 5 tambah 3R tolak 5. Jadi sekarang ni kita cari mana satu sebutan yang serupa. Yang ada R.
kita bulatkan warna biru. Cikgu bulatkan warna biru, cikgu bagi kamu nampak. Jadi 12R dengan 3R boleh selesaikan. Jadi kamu ambil nombor dia saja, jangan sentuh huruf. 12 tambah 3. Kenapa cikgu cakap tambah? Sebab 3 ni positif. 12 positif 3 dapat berapa? 15. Okey, kita dapat 15. Jangan lupa R dia. 15R. Okey. Kemudian warna hijau. Tambah 5 dengan tolak 5. Tambah 5 dengan tolak 5 dikira sebutan serupa dalam soalan ni. Sebab apa? Sebab dia tiada R. Jadi dia hanya nombor. Jadi tambah 5 tolak 5. Cuba tekan dalam kalkulator. Dapat berapa? 0. Kosong. Jadi jawapan untuk soalan 13 adalah 15R. Itu sahaja. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan pembelajaran kita. Kita masih lagi buat contoh yang seterusnya sebelum cikgu akan masukkan kurungan. Cikgu nak bagi kamu faham betul-betul dulu. Okey, sekarang ni masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 2. Tu yang cikgu petakkan tu. 2. Ya? Okey, bagus. Okey, buat buat. Kalau kita tak buat, kita tak tahu, kita nak tak nampak. Okey, bagus. Ramai dah buat. Okey, cikgu bagi 1 minit sahaja lagi. Mana yang lain ni? Okey, jadi ada kawan kamu ni dari tadi cuba masuk. Jadi cikgu cuba untuk memasukkannya dari tadi juga. Tak masuk. Okey, nombor 2. Cuba buat nombor 2. Okey, 1 minit lagi Kak Irina dah faham ke yang tu yang cikgu ajar tu? Dah, cikgu. Okey. Jadi cikgu akan buat dekat depan. Nombor 2. Okey, masing-masing tengok kepada nombor 2. Okey, cikgu bulatkan. Cikgu bulatkan yang sebutan serupa dulu. Okey, cikgu tulis soalan ni supaya kamu nampak. Tambah 6 tolak 2B. Kalau kamu tengok B je sebenarnya dia ada 1 dekat depan. Jadi cikgu buat 1 kat sini supaya kamu lebih faham. Jadi sebutan serupa dekat sini adalah 1B. 1B dengan 2B. Jadi kita tengok nombor dia. Ini 1, ini negatif 2. Jadi 1 tolak 2 dapat berapa? Negatif 1. Ya, negatif 1. Jangan terlupa dia punya B. Negatif 1B. Jelas ke untuk B? Boleh faham ke? Boleh. Yang ini esok. Okey. Sekarang cikgu terus pula untuk 3 dengan 6. 3 dengan 6 ni dia dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? Sebab dia tak ada nombor B. Dia tak ada huruf B. Jadi bila dia tak ada huruf B, negatif 3 tambah 6. Negatif 3 tambah 6 dapat berapa? 3. 3. Bila kamu tulis 3, 3 ni dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi jawapan untuk nombor 2 adalah negatif 1B tambah 3. Jelas ke semua?
Okey. Okey, bagus. Okey, siapa yang tengah buat ataupun ada masalah, ada soalan tak nak tanya cikgu? Cikgu nak teruskan ni. Adam Arif Aiman, boleh faham ke? Dah boleh. Dah boleh. Okey, baik. Sekarang tengok dekat depan pula. Cikgu akan ajar kamu nak cari soalan, nak cari jawapan dekat depan. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Kita pergi kepada nombor 13. Tadi kita stop sampai situ. Sekarang ni cikgu nak guna apa yang cikgu ajar untuk mencari nilai pemalar. Cikgu nak apa? Cikgu nak kamu semua tahu cara nak cari nilai pemalar. Nilai pemalar tu apa? Nilai huruf dia. Nilai huruf dia. Okey, jadi kita tengok kepada soalan 13. Sekarang kita dah tahu, kita dah cek mana satu sebutan serupa dengan mana satu sebutan tak serupa. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 13. Cikgu tulis balik 6x tolak 2x tambah 8 sama dengan... cikgu cari soalan lain lah. Cikgu cari soalan mudah dulu. Okey, sorry. Ni 3 step. Ya, cikgu cari. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan 15 lah. 15. Okey, kejap dia kawan nak masuk. Okey, jadi kamu tengok kepada soalan 15 dekat sini. Kita nak cari nilai pemalar. Maksudnya kat sini kita punya objektif apa? Kita nak cari nilai huruf. Okey, kita salin soalan. Cikgu salinlah soalan. 4M tambah 3 sama dengan 13 tolak M. Step pertama. Benda yang paling pertama yang kamu kena selesaikan adalah kamu kena identify. Identify ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil mengenal pasti. Identify sebutan serupa. Like terms, sebutan serupa. Ingatlah soalan tu panjang macam mana pun, ada 10 nombor kat kanan, 10 nombor dekat kiri, kita identify sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Okey, kejap Jadi kita identify ni macam mana? Ni 4M dengan M. Kalau dia M saja kita boleh tambah 1, negatif 1M. Jadi kenapa yang cikgu bulatkan warna biru tu dikira sebutan serupa? Sebab dia ada huruf M. Okey, yang kedua, 3 dengan 13. 3 dengan 13 dikira sebagai sebutan serupa. Sebab apa? Sebab bila kamu tengok dekat sini dia tak ada huruf M. Aiden jelas ke Aiden? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah selesai identify ataupun mengenal pasti sebutan serupa yang mana. Nombor 2, kita kena pindahkan. Pindahkan yang mana? Nombor yang ada huruf, yang ada huruf dekat soalan ni, kamu bawa dia ke kiri. Yang tiada huruf, cikgu buat warna hijau bagi kamu nampak sikit. Salin tau nota-nota kat sebelah ni. Yang tiada huruf, kamu bawa dia ke kanan. Jadi mana kiri, mana kanan? Sebenarnya bila kita anggap apa? Sama dengan ni tengah-tengah. Bila kita anggap sama dengan ni tengah-tengah, dia ada 2 bahagian. Tak ada benda dalam dunia ni kita cakap tengah-tengah kalau dia tak ada kanan dengan kiri. Jadi yang bila sama dengan ni tengah-tengah, ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi kita tengok kepada huruf di kiri. Huruf yang mana? 4M. 4M dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis 4M. Yang kita kena alih, kita tengok dekat bahagian kanan dia ada negatif 1M. Negatif 1M daripada kanan kamu kena bawa dia pindah ke kiri. Kamu kena faham. Dia dalam keadaan negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 1M. Okey. Okey, sama dengan kita tengok pula yang tiada huruf
duduk belah kanan. 13 ni dia tak ada huruf. Maksudnya dia nombor sahaja. 13 ni dia dah memang dah duduk belah kanan. Yang 3 ni positif. Kamu kena alihkan ke sebelah. Kenapa? Sebab 3 ni duduk di bahagian kiri. Jadi kiri kena pindah ke kanan, kita akan dapat negatif 3. Sebab apa? Sebab dia positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi kenapa kita pindahkan sebutan serupa? Sebab sebutan serupa boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Jadi nak selesaikan macam mana? Selesaikanlah 4M tambah 1M dapat berapa? Ambil nombor dia sahaja. 4 tambah 1 dapat berapa? 5. 5. Jadi dekat sini M jangan lupa. 5M. 13 tolak 3 dapat berapa? 10. 10. Jadi dekat sini kamu boleh dapat dah nilai huruf dia. Nilai huruf dia adalah M. Jadi 5 ni, 5 dengan M ni dia duduk sebelah-sebelah. Jadi bila dia duduk sebelah-sebelah, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 10/5. Jadi kamu tekanlah kalkulator 10/5 dapat berapa? 2. Inilah jawapan dia. Ini cara kita nak cek sebutan serupa. Daripada kita dah tahu sebutan serupa, kita boleh teruskan nak selesaikan M tu sama dengan 2. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Okey, jadi dekat sini kejap cikgu cari. Mana? Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, cuba kamu selesaikan nombor 12. Cuba selesaikan nombor 12. Buat je dulu sebab kalau kita tak buat kita tak faham. Buat je dulu. Okey, cari apakah 12 ni apa yang dia nak? Dia nak R tu sama dengan berapa? Okey, dahsyat hantar kat WhatsApp tau. Cikgu nak check. Cikgu jawapannya kosong. Jawapannya kosong. Jawapannya kosong. Hantar kat cikgu. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi 1 minit lagi. Cuba buat. Kalau tak buat tak faham nanti. Okey. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Jadi masing-masing tengok. Okey, jadi tengok Okey, 12. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 12. Negatif 9 tambah 4R sama dengan 4R. Tolak 3, tolak 6. Jadi dekat sini yang penting sekali dekat sini adalah kita cek sebutan serupa dia. 4R. Yang ni negatif 9. Negatif 3, negatif 6.
Jadi kamu tengok dekat sini. Ini adalah soalan ni jawapan dia kosong tau. Okey. Jadi dekat sini fokus cikgu adalah kamu nak alihkan. Siapa jumpa kosong maksudnya dia betul. Kamu nak alihkan apa? Yang ada huruf pergi kepada kiri. Yang ada huruf masuk kiri. Yang tiada huruf pergi kepada kanan. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Sekarang ni, ini adalah bahagian kiri. Bahagian kiri 4R ni positif, dia dah memang duduk dekat sini. Yang ni bahagian kanan. Okey, kalau kita tengok bahagian kanan ni, kita ada 4R juga. Dan 4R positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 4R. Sama dengan negatif 3 dah memang duduk belah kanan. Jadi tulis balik. Negatif 6 dah memang duduk belah kanan. Jadi kita tulis balik. Negatif 9 daripada kiri kita bawa dia pergi kanan. Negatif dia jadi positif. Okey. Sekarang ni kamu cuba selesaikan. Kamu cuba selesaikan 4R tolak 4R. 4R tolak 4R dapat berapa? Kosong. Negatif 3, negatif 6 tambah 9 dapat berapa? Kosong. Siapa dapat kosong tu adalah betul. Okey, bagus. Okey, sekarang berdasarkan soalan yang seterusnya. Berdasarkan soalan yang seterusnya. Mana soalan? Okey. Cikgu bawa alih dia ke bawah. Cikgu nak kamu semua cuba buat soalan 13. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 13. Ini Cikgu. soalan dia. Ya? Kalau selesaikan dulu baru pindah tak apa kan? Boleh juga. Boleh juga. Qayyim dapat buat tak? Nombor 13 agak-agak. Dapat. Okey, bagus. Okey, cikgu nak masing-masing yang dapat semua send dekat WhatsApp Jangan tak send. Zarif dapat buat Zarif? Siap. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Dah siap hantar kat WhatsApp?
Okey, bagus. Habis dah masa. Okey. Jadi masing-masing tengok kat depan, cikgu akan selesaikan soalan nombor 13. Kita akan buat pula soalan nombor 13. Jadi tengok ni kalau siapa yang cikgu harap masing-masing tengah follow lagi. Okey, kita tengok kepada soalan 13. Cikgu tulis 6x tolak 2x tambah 8 sama dengan x tambah 5. Okey, ni cikgu tambah 1. Okey, yang penting sekarang ni kita tahu ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Tak dengar. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang bulatkan yang ada x. Yang tiada x. Nampak tu. Bulatan warna biru dikira dalam sebutan serupa bila dia ada huruf x. 6 ni dia ada x. 2 ni dia ada x. 1 ni dia ada x. Semua ni adalah sebutan serupa. 8 dengan 5 dia tiada x. Dia tak ada huruf x. Jadi dikira sebagai sebutan serupa. Jadi dekat sini apa yang kita buat adalah kamu boleh selesaikan. Sebab apa? Kamu boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok dekat sini 6x dengan negatif 2 dia dalam sebutan yang sama. Dan dia dalam tempat yang sama. Dia dekat kiri. Jadi bila dia dekat kiri kamu boleh selesaikan. 6 tolak 2 dapat berapa? 6 tolak 2 dapat berapa? 4. Bagus. 4x. Tambah 8 sama dengan 1x tambah 5. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini ingat. Yang ada huruf mesti duduk bahagian kiri. Yang tiada huruf mesti duduk di bahagian kanan. Jadi kiri dengan kanan. Okey, jadi dekat sini kiri kita kita kena ada huruf. Jadi dekat sini 4x ni dia dah memang duduk belah kiri. Jadi cikgu salin 4x. Yang masalah dekat sini adalah 1x. 1x ni dia duduk kanan. Jadi bawa dia pindah ke kiri. Daripada kanan kita nak pindah ke kiri, dia positif. Positif dia jadi negatif 1x. Kamu kena faham kalau kamu pindah 1 sahaja, dia darab jadi bahagi. Kalau kamu pindahkan x sahaja, dia darab jadi bahagi. Tapi kalau kamu pindahkan nombor dengan huruf tu sekali, kamu kena tengok simbol dia apa, positif ke negatif. Jadi bila simbol dia positif, dia pindahkan dia akan jadi negatif. Tu cara dia. Sama dengan 5. 5 dekat sini 5. Sebab apa? Sebab yang tiada huruf kekal di kanan. Ni kanan kita. Jadi 8 ni positif pindahlah ke sebelah. Daripada positif dia akan jadi negatif 8. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini sebutan serupa dah dalam keadaan yang sama. 4x dengan 1x dia sebutan serupa sebab dia ada x. 5 dengan 8 dia dalam sebutan serupa sebab dia tiada x. Jadi selesaikan 4x tolak x dapat berapa? X. Ya, kita akan dapat 3x. 5 tolak 8 dapat berapa? 3. Negatif 3. Tekan kalkulator 5 tolak 8. Kamu akan dapat negatif 3. Okey, jadi daripada sini kamu nak cari nilai x. Kamu nak cari nilai x. Bila kamu nak cari nilai x, kamu kena pindahkan 3. 3 ni darab pindahlah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 3 per 3. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 1. Ya, kita akan dapat negatif 1. Inilah jawapan dia. Inilah jalan kerja dia. Siapa yang rasa dia salah, sila salin. Okey, kita akan cuba lagi satu soalan. Kita akan cuba lagi satu soalan. Jadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan berikutnya.
Kejap, cikgu cari soalan. Okey, jadi cuba buat soalan 14. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba buat soalan 14. Sekejap cikgu tengah susun bagi jelas sikit. Okey, cuba buat soalan 14. Cari nilai N. Bagus, pandai. Cikgu tunggu tahu kat WhatsApp. Pandai. Kalau yang salah tu sila buat correction ya. Okey, bagus. Okey. Okey, lagi 1 minit cikgu bagi masa. Kena masa lagi. Okey, bagus. Buat kalau tak faham. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Lepas ni kita nak masuk ada kurungan pula. Macam ada orang main game je. Tu betul menaik tu. Okey, habis dah masa. Cikgu kalau nombor tu ada huruf ya, nombor tu bila dia ada huruf, apa yang cikgu nak highlight kan adalah dia kena bawa ke kanan. Kita kena bawa dia ke kanan. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada soalan 14. Masing-masing tengok kepada soalan 14. Okey. Jadi kita tengok ni 14 ni. 4N tambah 5N tambah 15 sama dengan 5N tambah 7N. Okey, bulatkan sebutan serupa. Oh, banyaknya N dia. Okey, ni 5N. Okey, ni sebutan serupa dia. Semua yang cikgu bulatkan tu adalah sebutan serupa dia.
Okey, ini adalah 15. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Kamu boleh sahaja mengalihkan yang ada huruf semua pergi ke kiri. Ataupun kamu nak selesaikan dulu, tak ada masalah. Ikut kita selesa yang mana. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil cara, ini adalah di bahagian kiri, ini adalah di bahagian kanan. Bahagian kiri boleh diselesaikan. 4N tambah 5N. 4 tambah 5 dapat berapa? 9. Ya, kita dapat 9N tambah 15. Sama dengan 5N tambah 7N dapat berapa? 12N. 12N. Pandai. Jadi kita tengok yang ada huruf duduk sebelah kiri. Yang ini 9N, dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja 9N. Ini 12N ni dia duduk kanan. Jadi bila dia duduk kanan, kita kena pindah ke kiri. 12 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia. Jadi negatif 12N. Sama dengan yang tiada huruf. Tengok betul-betul. Yang tiada huruf, kita bawa dia duduk ke kanan. Yang tiada huruf, bawa dia duduk ke kanan. Tengok ni, 15. 15 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 15. Sampai sini jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. 9N dengan negatif 12N. Boleh diselesaikan ke tak? 9N dengan negatif 12N. Boleh selesai tak? Okey. Okey, jadi 9 tolak 12 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3N. Sama dengan negatif 15. Ingat? Okey, kita nak cari N. Ni negatif 3. Negatif 3 pindah ke sebelah darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 15 per negatif 3. Cuba tekan kalkulator. Negatif 15 per negatif 3 dapat berapa? 5. Negatif 5. Kita dapat berapa? Positif 5. Salah, tak ada negatif. Negatif 15 per negatif 3. 5. Ya, kita dapat 5 sahaja. Kenapa cikgu cakap tak ada negatif? Negatif jumpa negatif bila bahagi. Bila bahagi. Bila bahagi, kita akan dapat positif. Tu macam mana cikgu tahu. Okey, jadi itulah jawapannya. Okey, jelas ke sampai sini kelas kita? Boleh faham ke semua? Nak dengar suara sikit? Okey, yang Darab ke, Cik? perempuan tak dengar suara, jelas ke? Okey. Okey, jadi kita nak teruskan kalau ada kurungan pula. Kita nak teruskan kalau ada kurungan pula. Boleh ke cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Okey. Okey. Okey, okey, jadi sekarang apa maksud kurungan? Cikgu nak soal kamu. Apa maksud kurungan? Darab. Ya, kurungan ni dia punya maksud adalah darab. Macam mana kita tahu dia darab? Dah memang itu rule dia. Jadi apa darab apa? Apa yang didarabkan dengan apa adalah kita kena tengok belakang kurungan. Belakang kurungan, apa yang berada di belakang kurungan? Darab dengan dalam kurungan. Jadi bila cikgu nak sentuh bahagian darab ni, cikgu kena terang dekat kamu. Dia ada 3 jenis. Yang pertama antara nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor dia tak ada masalah. Nombor darab nombor dia tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kamu ada kalkulator. Kamu just tekan sahaja 9 darab 3. 9 darab 3 dapat berapa? Nak dengar suara sikit? 27. 27. Pandai. Pandai. Okey. 15 darab 2 dapat berapa? 30. 30. Pandai. Jadi dekat sini nombor dengan nombor tak ada masalah. Kamu boleh terus tekan kalkulator. Kamu boleh selesaikan guna kalkulator. Okey. Sekarang ni cikgu selesaikan pula simbol. Simbol darab simbol.
Apabila cikgu bercakap tentang simbol darab dengan simbol ni dia ada dua je. Positif dengan negatif. Jadi macam mana kalau positif dengan negatif ni di dalam keadaan darab? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Kalau positif, darab dengan positif, dia dapat positif. Negatif, darab negatif, dia dapat positif. Jadi, bila simbol dia sama, kita boleh rumuskan apa? Bila simbol dia sama, apa yang sama? Ni positif dengan positif. Bila dia sama, dia akan dapat positif. Negatif dengan negatif kan sama? Tolak dengan tolak. Negatif dengan negatif. Jadi dia dapat positif. Okey, kalau cikgu buat terbalik pula. Positif, darab, negatif. Dia berbeza. Dia akan dapat negatif. Sebaliknya, negatif, darab, positif. Dia akan dapat negatif. Jadi bila simbol dia lain. Bila simbol dia lain. Mana yang lain ni? Positif dengan negatif. Kan lain tu. Negatif dengan positif. Kan lain tu. Jadi bila dia lain, dia akan dapat negatif. Itu tentang simbol. Boleh faham ke semua? Salin. Salin. Okey, akhir sekali cikgu pergi kepada huruf darab huruf. Huruf darab huruf. Jadi masing-masing sila salin. Huruf ni kita ada huruf berbeza. Kita pergi kepada huruf berbeza. Huruf berbeza ni macam mana? A darab B. A darab B. Dia lain. A ni B. Jadi kamu akan dapat AB. Kalau cikgu buat B darab E. Dekat sini ni B, E. Kamu gabungkan saja kamu akan dapat BE. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Lepas tu cikgu cakap huruf yang sama pula. Huruf yang sama. Huruf serupa. A darab A. A darab A dapat berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? A kuasa 2. Ya, A kuasa 2. Kalau cikgu cakap A darab A dapat berapa? A kuasa 3. Ya, ini adalah apabila huruf dia sama. Huruf dia berbeza, kita boleh terus salin. Tapi kalau huruf dia sama, dia ada kuasa dekat situ. Ni nota daripada cikgu. Sila salin. Okay, lepas ni kita proceed kepada latihan. Okey, dah habis salin ke? Sekejap, cikgu. Sekejap. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Okey. Okey, dah boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, jadi kita tengok pula kalau cikgu masukkan kurungan. Okey. Jadi bila cikgu masukkan kurungan ni macam mana? Okey, kita tengok kepada soalan dekat depan. Masing-masing tengok kepada soalan dekat depan. Okey. Jadi tengok ni. Kita selesaikan kurungan. Kita selesaikan kurungan dulu. Beberapa soalan kita selesaikan kurungan.
Okey, tengok. 7, bila kita kena faham apa? Kita kena faham yang luar kurungan darab yang di dalam kurungan. Jadi, kalau kita rasa kita lemah lagi, kita buat anak panah. 7, bawa anak panah pergi kepada 1. 7 darab 1. 7 darab 1 dapat berapa? 7. 7 lah jawapannya. Okey. Lepas tu dah selesai dah yang ni. Lepas tu kamu buat pula 7. Tulis darab. Ni 3. Tapi kamu jangan lupa negatif ni adalah milik 3. Jadi kamu kena tulis negatif 3M. Sekarang nombor darab nombor. Selesaikan dulu nombor dengan nombor. 7 darab negatif 3 dapat berapa? Negatif 21. Pandai. Kita akan dapat negatif 21. Akhir sekali dia ada M. Barulah kita masukkan M. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Jelas? Boleh. Okey. Jadi masing-masing tengok pula. Yang kedua. Tengok ni. Kita tengok apa yang berada di luar kurungan dia. Luar kurungan dia adalah nombor 3. Bawa anak panah pergi kepada nombor pertama. 3 darab 6. Okey, 3 darab 6 dapat berapa? 18. Pandai, 18. Okey, jadi bawa pula anak panah 3 darab 7N. 3 darab 7 dapat berapa? 1. Ya, tambahlah dengan 21. Jangan lupa N dia. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sekarang ni, cikgu pergi pula kepada soalan yang macam ni. Okey. Macam mana nak buat cikgu kalau ada negatif ni? Okey. Negatif dekat sini, kalau kamu pening, kamu tambah je negatif 1. Itu cara dia. Jadi kalau kamu tengok di belakang kurungan tu ada negatif, kamu jangan main buka je kurungan. Kamu kena ada dia maksudnya darab juga. Negatif 1 darab 9. Negatif 1 darab 9 dapat berapa? Tak dengar. Negatif 9. Negatif 9. Bawa pula anak panah pergi kepada nombor berikutnya. Tulis negatif 1 darab negatif 10N. Selesaikan dia punya nombor. Negatif 1 darab negatif 10 dapat berapa? 10. Ya, 10. 10 dekat sini maksudnya dia positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Jangan lupa dia ada N. Jadi kita tulis 10N. Ini jawapan dia. Jelas ke contoh nombor 3? Jelas. Okey, yang lain? Nak dengar suara sikit? Jelas ke yang lain? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni, tengok pula soalan yang terakhir. Jadi kita tengok kepada soalan yang terakhir. 10. 10 darab dengan 6A. Tulislah. Kita nak senang nampak kita tulis. 10 darab 6A dapat berapa? 60. 60. Ya, 60. Lepas tu dia ada A. 60A. Okey, buka pula. 10 darab negatif 1 dapat berapa? 10. Salah. Negatif 10. Negatif 10. Ya, kita akan dapat negatif 10. Ini jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke Nazahan? Boleh faham Nazahan? Faham. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi, cuba masing-masing selesaikan soalan 26. Cikgu bagi masa 2 minit. Lama tu. 3 minit lah cikgu bagi. 3 minit. Cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak faham. Cikgu nak tolong ni. Aidan okey ke Aidan? Okey. Okey. Umar Rafiki macam mana Okey ke? Okey. Okey. Tak ada masalah bagi tahu cikgu Amar Hadif, macam ni setakat ni Amar Hadif? Okey. Okey, cikgu. Okey, baik.
Okey, dah siap send kat WhatsApp cikgu tunggulah, cikgu bagi lagi 3 minit. 4 minit total. Cuba buat, kalau tak faham tanya je cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp Oh baguslah, dah dia dah hantar. Namanya adik. Okey, 2 minit lagi. Cuba jawab. Kalau tak faham. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa lagi. Bagus, ada yang baru hantar. Okey. Okey, habis masa. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan? Nak dengar sikit. Boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan? Boleh. Okey. Zarif, boleh ke Zarif? Boleh, cikgu. Okey. Khairina, boleh ke Khairina? Tak dengar dah. Okey, baik. Okey, jadi tolong cikgu tekan kalkulator. Tengok ni Negatif 9, 6M tolak 3 tambah 6, 1 tambah 4M. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu buka negatif 9 pergi kepada 6M. Tulis dulu dekat bawah. Kita bagi senang baca. Negatif 9 darab 6 dapat berapa? Negatif 54. Okey, negatif 54. Sini ada M. Jadi kita tulis negatif 54M. Okey.
Negatif 9 dah selesai yang ni, pergi pula kepada negatif 3. Tulis negatif 9 darab negatif 3. Negatif 9 darab negatif 3 dapat berapa? 27. Okey, dapat 27. Jadi kalau kita nak tulis 27, jangan lupa kita tulis dia punya positif. Jelas ke semua untuk kurungan pertama cikgu buka? Yes. Okey. Ambil 6 ni, pergi pula kepada 1. 6 darab 1. 6 darab 1 dapat berapa? Okey, 6. Jadi jangan lupa bila kamu tengok dalam kalkulator kamu dia tulis 6 sahaja, sebenarnya dia ada positif dekat sini. Okey. Ambil anak panah 6 darab 4M. Darab nombor. 6 darab 4 dapat berapa? 24. 24. Jadi positif 24. Ni ada M. Jadi kita tulis M dekat sini. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Okey, jadi daripada sini kita cek sebutan yang serupa. Yang ada M dengan yang ada M. Yang tiada M dengan yang tiada M. Jadi kita pergi kepada yang ada M. Negatif 54M tambah 24. Kita ambil nombor dia. Negatif 54 tambah 24 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 30. Ya, kita dapat negatif 30. Jangan lupa dia punya M. Negatif 30M. Sekarang 27 tambah 6. 27 tambah 6 dapat berapa? 33. Ya, positif 33. Inilah jawapan 26. Inilah cara nak selesaikan dia. Jelas ke semua untuk cikgu buat 26 ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kalau ada soalan tanya je. Kalau malu dekat sini tanya dekat WhatsApp. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah tunjuk tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 28. Okey, cuba buat soalan nombor 28. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi tu. Tu. Boleh? Okey. Cuba buat nombor 28. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Cuba buat dulu. Bagus dah dia dah hantar. Bagus. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Tak faham tanya cikgu. Jangan diam tau. Okey, lagi 2 minit. Bagus. Ada yang ramai dah buat. Cikgu suka.
Okey, lagi 1 minit. Cuba buat. Cikgu bagi masa tu. Okey, habis masa. Dah 9.55. Jadi dekat sini cikgu akan selesaikan. Kena boleh buat ni. Kena boleh buat sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada yang ada kurungan pula. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 28. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk sekarang? Okey. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 28. Ambil 5 kurungan pertama. 5 kalau tak nampak cikgu salin. 5 dalam kurungan, tak payahlah. Nanti serabut. Okey, 5 bulatkan darab dengan negatif 2n. 5 darab negatif 2n dapat berapa? 5 darab negatif 2. Jadi 10. Ya, negatif 10n. Jangan lupa negatif 10n. Okey. Kemudian, bawa pula anak panah pergi kepada nombor berikutnya. 5 darab 4. 5 darab 4 dapat berapa? 20. Ya, 20. Jangan lupa dia positif 20. Okey, sampai kurungan yang pertama. Jelaskah? Dan Okey. Jadi kita tengok pula kurungan yang kedua. 2 darab n. 2 darab n. Dapat berapa 2 darab n? 2. Okey, sebenarnya dia ada 1 kat sini. Kalau kamu confuse, dia ada 1 dekat sini. Jadi bila cikgu bubuh 1 kat sini, 2 darab 1 kita dapat 2. Jangan lupa positif, lepas tu ada n. N. Okey, jadi cikgu teruskan 2 darab 3. 2 darab 3 dapat berapa? 6. Okey, 6. Pandai. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak tanya sikit. Kalau jelas cakap jelas. Nak dengar sikit suara masing-masing. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu bulatkan yang ada n supaya cikgu boleh selesaikan. Cikgu bulatkan yang tiada n. Yang ada n, yang warna biru, bulatan warna biru, selesaikan dengan bulatan warna biru. Tengok nombor dia. Negatif 10 tambah 2 dapat berapa? Negatif 8. Negatif 8. Dia ada huruf N. Jadi jangan lupa N dia. Negatif 8N. Sekarang ni 20 dengan 6. 20 tambah 6 dapat berapa? Ya, kita dapat 26. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah sampai sini. Okey, cikgu ada masa setengah jam sahaja lagi. Jadi setengah jam sahaja lagi cikgu nak ajar kamu cara menyelesaikan kalau dua-dua belah ni dalam kurungan. Kalau dua-dua belah ni dalam kurungan, kita nak cari nilai X. Step yang sama sahaja macam tadi. Sebab tu cikgu suruh buat dulu soalan tadi. Okey. Jadi, tengok ni. Okey. 2, cikgu salin balik. 2 dalam kurungan X tambah 8, tutup kurungan, sama dengan negatif 3 X tambah 3. Apa objektif kita sekarang? Kita nak cari X tu berapa. Tadi kita belajar buka kurungan. Cikgu ajar buka satu kurungan. Cikgu ajar buka kalau dia 2 kurungan pula. Sekarang cikgu nak ajar nak cari
nombor, nak cari huruf ni apa kalau ada kurungan. Bila kita dah faham konsep kurungan tu 2 darab dengan 8. Kalau kamu pening 2 darab 8 sebenarnya 1 ada dekat depan. Sama juga sini dia ada 1 dekat depan. Selesaikan 2 darab 1x. 2 darab 1 dapat berapa? 2. 2. X jangan lupa dia dalam keadaan 2x. Selesai. Ambil anak panah pergi kepada seterusnya. 2 darab 8 dapat berapa? 16. Iya, 16. Maksudnya jangan lupa tulis positif dia. Positif 16. Sama dengan kita pergi kepada negatif 3 darab 1x. Tulis negatif 3 darab 1x. Negatif 3 darab 1 dapat berapa? 3. Negatif 3. Lepas tu dia ada x, jangan lupa salin. Okey, seterusnya negatif 3 darab dengan 3. Negatif 3 darab 3 dapat berapa? Negatif 9. Negatif 9. Jadi, bila kita dah buka kurungan dengan betul, kita susun. Yang ada huruf mesti bawa dia duduk belah kiri. Yang ada huruf mesti bawa dia duduk belah kiri. Mana kiri dia? Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Ni sambil-sambil tu salin tau. Jadi dekat kiri kita dah ada 2x. 2x dah memang duduk belah kiri. Salinlah 2x. Jadi dekat sini negatif 3x. Dia bila kita nak pindahkan, kamu tengok ni. Kalau kita nak pindahkan negatif 3 sahaja, kalau kita nak pindahkan negatif 3 sahaja, dia darab jadi bahagi sebab dia nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Tapi bila kita nak pindahkan negatif 3 dengan x, daripada kanan bawa dia ke kiri. Negatif, dia jadi positif 3x. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Okey, jadi seterusnya yang tiada huruf, kita teruskan. Yang tiada huruf, nak tak nak, kita kena bawa dia ke kanan. Kita kena bawa dia ke kanan. Negatif 9, dia tak ada huruf. Negatif 9. Jadi kamu ada negatif 9. Jadi positif 16 ni duduk belah kiri. Bawa dia ke kanan. Jadi dia positif. Bila kita alihkan, dia dapat negatif 16. Selesaikan. Bila kita dah nampak ni, bila kita dah alihkan. Kenapa cikgu alihkan ni? Sebab bila dia dah dalam keadaan sebutan yang serupa, dia boleh diselesaikan. Dia boleh diselesaikan. Apa maksud boleh diselesaikan? 2x tambah 3x dapat berapa? 5x. Iya. Negatif 9 dengan negatif 16 dapat berapa? 7. Salah. Negatif 9 dengan negatif 16. Tekan kalkulator. Negatif 25. Ya, salah. Negatif 25. Negatif 25. Okey. Jadi sekarang kita nak alihkan 5. 5 ni darab. Pindah ke sebelah. Negatif 25 per 5. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 5. Iya, kita akan dapat negatif 5. Inilah jawapan dia. Jadi cikgu ajar satu-satu tadi. Mula-mula cikgu ajar satu-satu. Lepas tu makin lama makin susah. Tak adalah makin susah, makin kompleks. Kita cakap soalan tu makin kompleks. Aidan okey Aidan? Okey. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 27. Contoh 26 cikgu bagi, tengok betul-betul satu-satu, lepas tu cuba buat soalan nombor 27. Okey. Cuba buat soalan nombor 27, cikgu bagi masa 5 minit. Lama tu. 5 minit. Ada soalan jangan segan silu, WhatsApp je cikgu. Ikut.
Okey, dah siap send kat cikgu Cikgu tengah check soalan tadi. Ada soalan jangan segan silu WhatsApp cikgu. Okey, bagus. Wow. Okey, lagi 3 minit. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Okey, bagus. Dah ada yang ramai dah hantar ni. Mana lagi yang lain ni? Okey, lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Lepas tu, lagi 1 minit lagi. Dah pukul 10, 9 minit. 10.10 cikgu akan tunjukkan jalan kerja. Okey, habis dah masa. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan dekat depan.
Okey, boleh ke cikgu mula buat dekat depan ni? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 27. Kita pergi kepada soalan nombor 27. Jadi sebab tu kita kena faham cara buka kurungan. -7 -1 tambah 3A sama dengan 5 dalam kurungan 3 tolak 5A. Okey, jadi sekarang ni buka kurungan, ambil -7 darab -1. -7 darab -1 dapat berapa? 7. 7, pandai. Bawa pula -7 darab dengan 3A. Darab kalau kamu pening darab nombor dia je. -7 darab 3 dapat berapa? -21. Ya, -21. Sini ada A. Jadi kita salin -21A. Selesai. Okey, 5 pula. 5 darab 3. 5 darab 3. 5 darab 3 dapat berapa? 12. Okey, kita dapat 15. Pandai. Okey, bawa pula 5 darab -5. Ambil dia punya nombor sahaja. 5 darab -5 dapat berapa? 25. -25. Jangan lupa dia ada A. -25A. Tengok, bila kita dah buka kurungan, kita dah boleh selesaikan. Kita kena susun dulu. Susun. Yang ada huruf, bagi dia duduk belah kiri. Ini hari ni motif ataupun objektif cikgu punya pembelajaran adalah cikgu nak kamu nampak mana yang nak kena pindah kalau kita nak selesaikan. Okey. Jadi dekat sini -21A dengan -25A. Bila dia dalam bila dia ada huruf kita nak pindahkan ke kiri. Sini adalah bahagian kiri. Jadi -21A kekal di situ. -21A. Yang kita kena alih adalah -25A. Kalau kamu alih -25 sahaja, dia darab jadi bahagi. Sekarang ni kita alihkan -25 dengan A itu. Jadi negatif bila kita pindah ke sebelah, dia jadi 25A. Positif 25A. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Okey. Kalau yang tiada huruf, sabar, kita dah nak habis dalam masa. Sabar, tahan. Kalau yang tiada huruf, kita bawa dia ke kanan. Ini adalah bahagian kanan yang warna hijau cikgu tunjuk dekat depan ni. 15 ni dia dah memang duduk belah kanan. Jadi kita tulislah 15. Yang 7 ni, dia positif. Dia duduk belah kiri. Bawa dia pergi kanan. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi -7. Sekarang baru kita boleh selesaikan. -21. Sebab apa kita boleh selesaikan? Sebab kita dah samakan ke sebutan serupa. Kita dah samakan like terms. -21 dengan positif 25. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Tak dengar. 4. Iya, kita dapat 4A. Jangan lupa salin 4A. Sekarang tolak pula 15 tolak 7 dapat berapa? Dapat 8. Okey, kita dapat 8. Pindahkan 4. Darab pindah ke sebelah dia jadi bagi. 8 per 4. 8 per 4 dapat berapa? 2. 2. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Okey, bagus. Okey, ni adalah tujuan yang kita belajar. Okey. Cikgu ada lagi 15 minit. Cikgu akan pergi kepada buka kurungan yang seterusnya. Tengok ni. 2X tambah 3. 3X. 3 je lah. Okey. 2Y. Tak apa, cikgu buat macam ni. 2Y tambah 5. Tadi kita belajar bila dia satu sahaja nombor dekat belakang. Jadi 15 minit yang terakhir ni cikgu nak tunjuk dekat kamu macam mana nak selesaikan kalau dia dalam bentuk dua-dua dalam kurungan. Okey, jadi tengok betul-betul.
Okey, yang pertama cikgu buat warna biru dulu. Dia sama sahaja macam tadi. 2x. Kita bawa dia pergi sana. Tulis dekat belah bawah tu. 2x darab 2y. Tengok ni Okey, selesaikan dulu nombor. 2 darab 2. 2 darab 2 dapat berapa? 4. Lepas tu selesaikan dia punya huruf. X darab Y. X darab Y dapat berapa? XY. Ya, XY. Selesai satu perkara. Okey. Lepas tu ambil pula 2X. Pindah ke sebelah. Bukan pindah, darab ke sebelah. 2X. Cikgu tulis 2X darab 5. Ambil 2 darab 5. 2 darab 5 dapat berapa? 10X. 10X. Pandai. 10X. Jadi 2 darab 5 kita dapat 10. Jangan tinggalkan X tu. Selesai kurungan yang pertama. Selesaikan. Dah selesai dah 2X tu. Sekarang ni 3 pula. 3 pula. 3 pergi bawa kepada 2Y. 3 darab 2Y. 3 darab 2Y dapat berapa? 6Y. Okey, bagus. Kalau bagi siapa-siapa yang pening, darabkan dulu nombor. 3 darab 2, kita dapat 6. Jangan lupa, bila 6 ni positif. Dan Y tu jangan lupa salin. 6Y. Okey. Lepas tu 3 ni, kita pergi kepada 5. 3 darab 5. 3 darab 5 dapat berapa? 15. 15. Jadi jangan lupa dia positif 15. Ini cara kita nak buka kurungan kalau dia dalam keadaan ada dua-dua kurungan. Jelas ke semua? Boleh fahamkah? Ya. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing buka kamera dulu. Masing-masing buka kamera. Kita nak jawab soalan yang terakhir dah untuk malam ni. Okey, masing-masing buka kamera. Kita nak jawab dah soalan yang terakhir untuk malam ni. Okey, setakat ni boleh faham ke? Okey. Okey, bagus. Jadi kita ni bila kita belajar tentang expand ataupun kita nak buka dia punya kurungan, kita kena fahamlah macam mana kita nak selesaikan soalan tu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang terakhir kita. Sekejap cikgu cari. Kejap cikgu cari kejap Cikgu nak bagi kompleks sikit. Okey. Setakat ni semua jelas ke? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Okey. Kalau ada soalan jangan malu-malu. Ahmad Hadif okey ke setakat ni Ahmad Hadif? Okey. Sekarang soalan yang kita nak jawab adalah soalan C. Berdasarkan penerangan cikgu dekat sebelah, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Dah nak habis dah masa tu. Kalau sempat kita buat 2 soalan. Kalau tak, tu dah soalan terakhir dah.
Okay, dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Kemas aku. Okey, 1 minit lagi. Dah siap send kat WhatsApp. Aiden dapat jawab Aiden? Dapat. Okey, bagus. Ya Allah. Okey, habis masa. Jadi masing-masing boleh tengok soalan dekat depan. Jadi cikgu akan selesaikan. Ni dah soalan terakhir kita dah. Okey, jadi kita tengok ni. 3 tolak 4B dalam kurungan 2 tambah B. Tambah 5B tolak 1. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar sikit suara? Tengok. Okey, bagus. Okey, sekarang ni 3 ni bawa pula anak panah. Tulis 3 darab 2. 3 darab 2 dapat berapa? 6. Bagus. 6. Sekarang kita dah selesaikan yang situ. Kita selesaikan pula yang seterusnya. 3 darab B. Kalau cikgu cakap B, kalau kamu still confused, dia tulis B sahaja, senang cerita kita tambah nombor 1 dekat sini. Jadi, kita nak nampak 3 darab 1B. Cuma kita nak nampak 3 darab 1. 3 darab 1 dapat berapa? 3B. Okey, pandai. 3 darab 1 kita dapat 3. B tu jangan lupa salin. Tu kurungan yang pertama. Okey, yang kedua. Kita bawa pergi kepada yang kedua. 4B. Siapa buat 4B salah? Dia negatif 4B. Sebab apa? Negatif ni adalah milik 4B. Negatif 4B darab 2. Negatif 4 darab 2 dapat berapa? Negatif 8. Ya, kita dapat negatif 8. B jangan lupa salin. Negatif 8B. Lepas tu kita bawa pula pergi kat sini. Negatif 4B darab 1B. Negatif 4 darab 1 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. B darab B dapat berapa? B kuasa 2. Ya, B kuasa 2. Akhir sekali 5 darab B. Kalau kamu confused, tambahlah nombor 1 dekat depan. Tulis 5 darab 1B. Okey, tulis 5 darab 1 dapat berapa? 5 darab 1? 5. 5. Lepas tu dia ada B. Jangan lupa salin 5B. Okey, kemudian 5 darab negatif 1. 5
5 darab negatif 1 dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5. Tengok kita dah selesaikan dah sampai sini. Kemudian bila kita dah selesaikan sampai sini, apa yang kita kena buat adalah kita bulatkan sebutan yang serupa. Okey, contoh contoh yang ada B, cikgu bulatkan warna biru. Itu adalah sebutan serupa dia. Kenapa B kuasa 2 tu tak sama? Sebab dekat sini B dia ada 1. B kat sini ada 1. B kat sini ada 1. B kuasa 2 tu dia dikira sebagai sebutan yang lain. Terms yang lain. Jadi kita bulatkan warna lain. Okey, seterusnya 6 dengan 5 dikira sebutan yang serupa. Sebab apa? 6 dengan 5 dia tiada B. Selesaikan dulu 6 tolak 5. 6 tolak 5 dapat berapa? 1. Pandai. Okey, nak selesaikan yang B banyak-banyak ni. Ambil dia punya nombor je. Ini negatif 3. Tulis dekat atas. Ini negatif 8. Ini positif 5. Tulis. Tambah 3 tolak 5 tambah 5. Dapat berapa dah? Kosong. Bila kosong, tak perlu salin. Tak perlu salin. Jadi dia dapat kosong. Jadi B tu hilang. Jadi negatif 4B kuasa 2 dia tiada geng. Dia tak ada geng. Jadi dia single. Jadi inilah jawapan dia. Inilah jawapan akhir dia. Siapa tulis kosong B ni dikira salah tau. Okey. Siapa-siapa yang salah buat correction. Jadi inilah apa yang kita belajar pada malam ini. Cikgu rumuskan balik. Cikgu nak bagi rumus balik apa yang kita nak belajar. Kita dah belajar pada malam ni. Okey, yang pertama adalah kita belajar tentang algebra. Kita cek sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Sebab apa? Sebab ramai lagi yang confused. Nak alih ke mana, nak alih. Dia pening nak alih ke kiri ke kanan. Senang cerita. Kalau kamu nak alih ke kiri ke kanan tak kisah. Asalkan dia duduk dengan geng dia. Geng ni maksudnya apa? Maksudnya sebutan yang serupa. Jadi kita buat latihan dulu. Kita tak terus selesaikan huruf N. Kita tak terus selesaikan cari nilai N, cari nilai R, cari nilai B. Cikgu ajar kamu dekat sini. Cikgu nak tunjuk dekat kamu cara nak selesaikan sebutan serupa tu. Kita nak detect dulu. Like term situation. Boleh faham ke yang ni? Boleh jelas ke semua? Okey. Baik. Lepas cikgu tengok kamu dah okey cara nak selesaikan tu, barulah cikgu buat latihan-latihan yang berkenaan untuk dapatkan nilai N tu. Kita ada buat berapa latihan dekat sini? Kita ada buat dalam 3 latihan beserta penerangan. Okey. Kemudian bila cikgu tengok kamu dah okey, dah ramai dah hantar, cikgu letak pula kurungan. Cikgu letak kurungan. Kurungan ni apa? Inilah maksud kurungan darab. Ada 3 benda kamu kena fokus. Nombor dengan nombor, simbol dengan simbol, huruf dengan huruf. Ini adalah benda yang kita kena fokus. Lepas tu kita buat latihan. Kita buat latihan sebelum kita pergi kepada 2 kurungan, cikgu selesaikan. Kita sama-sama selesaikan 1 kurungan dulu. Ni cara selesaikan 1 kurungan. Lepas tu kita buat 2 kurungan. Ada 2 soalan kita buat 2 kurungan. Jadi bila cikgu tengok ramai dah hantar, ada 15, 16 orang dah hantar. Daripada kurungan yang kamu buat tadi, cikgu akan cikgu buat apa? Cikgu buat lesson cikgu teruskan, cikgu cari nilai terms tu. Nilai algebra tu, nilai huruf tu dengan melibatkan kurungan di kiri dan kanan. Okey, jadi kita tengok kita buat berapa soalan? Kita buat 2 soalan macam ni. Okey. Kemudian akhir sekali bila cikgu tengok dah okey, cikgu nak ajar buat 2 kurungan pula. Kalau dia darab dua-dua tu dalam keadaan kurungan, kita buat 1 latihan. Jadi minggu depan cikgu akan masuk pula, teruskan pula kalau dia ada bahagi pula. Okey. Jadi mana ni semua? Buka kamera. Okey. Nazahan Haziq macam mana Nazahan Haziq? Okey ke Nazahan Haziq? Okey. Jelas semua cikgu ajar hari ni? Dah faham.
Okey, bagus. Okey, untuk semua yang ada dalam kelas ni kalau tak faham, WhatsApp je cikgu. WhatsApp cikgu, tanya cikgu. Jangan diam. Jangan diam. Cikgu okey sahaja. Okey, jadi jam pun dah menunjukkan pukul 10.30. Sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Ayo. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.